Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak yang berada di dalam kelas Webex dan juga yang berada di Facebook Akademi Vista Mash Malaysia. Topik malam ini adalah berkenaan dengan ciri pemimpin dalam membina organisasi sukses. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan pengalaman saya selama sekitar 30 tahun di dalam bidang ini, saya tak pernah jumpa yang menjadi orang yang berjaya dalam multi level, yang orang yang menjadi jutawan dalam multi level, dia tidak langsung mempunyai ciri-ciri leadership atau ciri-ciri pemimpin. Saya tak pernah jumpa. Jadi maknanya mereka yang sukses dalam network marketing adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang mantap. Itu perkara yang sangat penting. Dia mampu untuk memimpin. Jadi itulah juga merupakan salah satu sebab kenapa ramai orang join multi level tapi hanya segelintir saja yang sukses. Jawapan yang paling jelas, paling tepat adalah dia langsung tidak ada ciri pemimpin. Apakah ciri-ciri pemimpin? Jadi kita nak kena tahu juga apa dia ciri-ciri pemimpin. Right? Dan antara apa dia? Boleh dengar tak? So, apakah ciri-ciri pemimpin yang perlu ada? Yang pertama je adalah, boleh nampak saya type, berilmu. Boleh nampak saya type kat bawah tu? Ini dia ciri pemimpin yang perlu ada di dalam diri seorang ahli network marketing. Nampak? Apa dia? Apa yang anda nampak? Berilmu. Itu perkara yang terpenting sebenarnya. Berilmu. Kadang-kadang kita terfikir tau, kenapa orang tak nak follow kita? Kenapa kita dah pergi jumpa dia dahulu, prospek kita dahulu, tapi orang tu join dengan orang lain? Salah satu sebab dia, orang sekarang sangat bijak. Mereka bijak menilai siapa dalam business network marketing, ianya adalah berkenaan dengan menggerakkan produk dalam organisasi. Betul? Di dalam MLM, ciri penting, cuba kita lihat yang pernah saya ajar sebelum ni, yang saya pernah terangkan sebelum ni. MLM adalah menggerakkan produk di dalam organisasi ke arah mendapat ataupun mencapai pendapatan pasif. Okay? Itu adalah ciri penting. Tengok, bergerakkan produk dalam organisasi ke arah mencapai pendapatan pasif. Itu ciri dalam multi level. Okay, so bermakna di dalam multi level dia ada beberapa golongan. Yang pertama adalah pelanggan. Okay, ini antara golongan yang ada di dalam multi level. Pelanggan. Okay, A adalah pelanggan. Okay, Allah, dia turun ke situ pula. Okay, tak apa. Yang kedua, B itu adalah pengguna. Okay, C adalah pengguna aktif. Dan D adalah aktivis. E adalah pemimpin. Boleh nampak? A adalah pelanggan, maknanya di dalam, bila bercakap tentang organisasi, dalam organisasi kita, yang pertamanya ada kategori pelanggan, yang kedua kategori pengguna ini pengguna yang pasif, yang ketiga pengguna aktif, yang keempat aktivis, dan yang kelima pemimpin. Sebab apabila kita berjumpa dengan prospek yang ada di luar sana, sangat penting untuk kita mengenal pasti potensi prospek untuk melihat dia berada dalam kategori yang mana. Pengguna biasa ke, pengguna pasif ke, pengguna aktif ke, aktivis ke, atau pemimpin. Ini ciri yang anda kena faham, kena kenal pasti. Anda tak boleh bercerita perkara yang sama dengan orang yang berbeza. Sebab kecenderungannya tidak sama. Kecenderungan seseorang itu tidak sama.
Okey. Ada orang dia tidak minat bisnes. Dia tak minat bisnes, tapi dia minat untuk produk. Kalau kita cerita pasal bisnes, kalau anda cerita pada semua orang, sama semua. Maknanya cerita apa? Kali pertama jumpa, anda cerita dah pasal latar belakang syarikat, anda cerita dah ada kilang, syarikat Islam, anda cerita produk, kekuatan produk, anda cerita plan pemasaran. Kalau anda pergi terus cerita tanpa kita tahu kenal pasti siapakah prospek anda, maka anda hanya membuang masa. Anda hanya membuang masa saja. Anda sebab tu, kalau saya selalu kan, bagi yang dah biasa, saya akan tanya, kalau nak suruh saya berjumpa dengan mana-mana prospek anda, saya akan tanya, siapa dia, cuba cerita latar belakang dia. Adakah dia ni suka produk, dia ni seorang yang macam mana, pejuang produk Islam ke, atau dia ni orang multi level yang dah lama dalam bidang multi level ke, ataupun dia ni apa ni, suka bergerak di dalam multi level tapi dia tidak pernah berjaya. Penting untuk seorang pemimpin itu mengenal pasti latar belakang prospek sebelum berjumpa. Ini bagi mengelakkan kita membazir masa, tenaga, ayat liok. Sebab apabila kita bercerita pada orang yang hanya minat produk, yang hanya minat produk, maka apa yang akan terjadi adalah kita pergi cerita pula tentang plan tak habis-habis, cerita pasal perniagaan tak habis-habis, maka anda membuang masa. Sebabnya apabila anda impressionnya adalah apabila anda bercerita perkara yang dia tak nak dengar, maka dia akan tutup minda dia sepenuhnya dan anda hanya membuang masa bercerita. So itu sangat penting. Mengenal pasti prospek. Okey. So apa yang saya nak kaitkan dengan berilmu tadi? Anda kena tengok, anda kalau contoh ilmu yang macam ini pun anda tak boleh buat, macam mana anda nak memimpin organisasi? Kalau anda sendiri tidak kenal manusia, macam mana anda nak memimpin organisasi? Sebab itu penting untuk anda ada ilmu. Semua orang, kalau tanya diri kita sendiri, kita nak leader yang nak tajuk kita ni, leader yang boleh memimpin atau leader yang akan bergantung kepada upline dia. Kan? Ada banyak yang kita jumpa, asal jumpa orang taja, asal jumpa orang taja, asal pijak tanah itu orang taja. Kalau tak pijak tanah itu bukan orang. Jadi tak payah taja. Oh, ada juga Tok Guru kata hantu pun boleh taja kalau dia nak masuk. Bukan itu yang sepatutnya dilakukan. Pada kita, asalkan kita cerita dengan orang, semua kita nak ahlikan. It's wrong. Salah. Dan ini diajar oleh ramai tok guru multi level. Pada saya, minta maaf lah, saya mengatakan bahawa cara itu salah. Dan cara kalau asal semua orang kita nak sponsor, semua orang kita nak tarik masuk ahli, end up je adalah anda tak boleh membina organisasi. Penghujung je. Boleh dengar? Boleh dengar? Halo? Talian terganggu tadi. Okey, kat mana kita putus tadi tu? Kat mana Abang Rosli? Kita putus tang mana? Kat mana tadi? Aja. Dia orang. Sekarang boleh dengar. Hantu pun nak tanya. Hantu pun nak tanya. Itulah perkara yang paling tak tepat. Langkah kita bermula dengan cara yang tak betul. Itu pada saya bermula dalam multi level. Asal jumpa orang dia taja, itu adalah langkah yang salah. Itu adalah benda yang salah. Tapi biasanya kalau orang yang suka main money game, dia main plan. Orang yang main plan memang itu hala tuju dia. Asal semua orang dia suruh masuk ahli.
Masuklah kurang-kurang 199. Semua orang gini suruh masuk Ali. Tak, sebenarnya risikonya adalah yang pertama, apabila semua orang kita suruh masuk Ali, apa yang terjadi? Ada ketikanya orang itu bila kita sebut je suruh masuk Ali, dia dah reject kita awal-awal lagi. Yang kedua, kalau pun dia masuk Ali ketika itu, dia hanya terpesona dengan ayat-ayat power kita, tapi lepas beberapa hari dah sejuk, dia dah yang mengamalkan taja tinggal 3T tu, hanyutlah. Jadi akhirnya kita punya gerah pencapaian dia tak sempat nak naik, dia turun dah. Kalau macam COVID tu flatten the apa, kita nak ratakan dia punya apa, graf dia tu, okeylah. Tapi kalau dalam bisnes semangat, tapi dia lonjakkan tak sempat nak naik. Semangat tu naik sikit tapi lepas tu down. Pasal apa? Pertama je, kita gagal menaja. Bila kita gagal menaja, tak boleh banyak taja orang, kita down. Yang kedua, yang menyebabkan kita lemah semangat adalah kerana orang yang kita dah taja tak gerak. Akhirnya, kita kurang pendapatan. Dan itu menyebabkan ramai orang down. So, di dalam multi level, sangat penting untuk anda faham, mengenali. Sebenarnya yang saya nak cerita ni adalah ilmu tu kena ada. Ilmu untuk mengenal pasti siapa prospek yang ada di depan kita. Contoh, salah satu cabang ilmu lah, peringkat awal ni, kan? Sebab kalau kita lihat orang yang lebih cenderung kepada produk, macam mana kita nak tahu orang tu cenderung pada produk? Kita tahu latar belakang dia ada masalah kesihatan sebagai contoh. Dia ada kecil manis, dia sakit, contoh. Ya. Macam mana kita nak tahu? Sebab tu kita kena mengenal pasti prospek kita tu, dia ni siapa. Kalau kita tengok dia memang minat bisnes, barulah kita cerita tentang potential perniagaan ini dari sudut kekuatan syarikat, dari sudut kekuatan produk dan dari sudut plan pemasaran. Kalau dia tu bukan orang bisnes dan tak minat bisnes, maka apa yang akan berlaku adalah anda cerita pasal bisnes tapi sebenarnya dia nak dengar pasal produk. Tapi kita asyik cerita pasal bisnes. So dia tak nak buat. Kan? Dia tak nak buat. Dia tak nak join untuk 4 kotak. Dia mungkin berminat kalau sekiranya anda faham dan kenal dia mungkin nak beli produk. Sepatutnya apa kita buat? Jual produk. Dan ini merupakan aktiviti yang mesti dilakukan pada peringkat awal. Kita tidak boleh wait and see. Kita dah join, kita tak boleh wait and see. Apa perlu kita lakukan? Jual produk. Kenapa kita kena jual produk? Yang pertama, kita sudah boleh meraih pendapatan dengan adanya untung runcit dan juga bonus peribadi atas jualan yang kita lakukan. Itu perkara pertama. Pendapatan kita itu akan berlebih menjolok semangat kita. Pendapatan yang kita raih, hari ni kita dapat jual 10 kotak kopi, dapat RM70. Satu kotak RM7. Dapat bonus peribadi setiap kotak RM2 10 sen pula. Jadi itu kita ini aku ada pendapatan. Kita jual terapi manhaj. Nanti bila saya turun ke beberapa lokasi lagi, saya akan tunjukkan macam mana teknik rendaman mandian terapi manhaj untuk mengeluarkan penyakit dan juga untuk scan penyakit. Jadi itu teknik dia. Jadi bila kita buat teknik-teknik itu, kita boleh membantu untuk meningkatkan jualan. Jangan sekali-kali buah mula ni orang kata cerita terus pasal jom jadi ahli. Itu adalah perkara yang salah sebenarnya. Berjual dahulu. Itu penting. Dan apabila kita menjual, sekurang-kurangnya, selain daripada cara kita guna sendiri, bila kita menjual, apa yang akan terjadi adalah kan ada testimoni dan itu akan membantu meningkatkan lebih keyakinan kita dan akan membantu kita mengembangkan jaringan sebab dah ada testimoni. Kan? Hari ni ada satu testimoni kan, leader kita Cik Anwar yang kena serangan jantung. Ada tengok tak? Jadi ini testimoni ini akan mengukuhkan lagi produk kita dalam pasaran sebab ada testimoni. Kita kena pergi kepada produk. Kekuatan bisnes kita adalah produk.
plan itu akan susul kemudian. Tidak perlu pun anda nak menyusun siapakah frontline anda yang orang 4 tadi. Macam saya cerita semalam kan. Letak je. Siapa yang nak masuk ahli dulu, dia duduk dulu. Letak je. Asalkan structure empire kita itu dah lengkap, kita dan 2 proxy kita. Di bawah itu siapa yang masuk dulu diletakkan dahulu. Kita terus melakukan gerak kerja kita, menjual, menaja. Menjual, menaja. Menjual dulu, baru menaja. Dan siapa yang orang yang kita nak taja? Orang yang kita nak taja adalah orang yang sebenarnya dulu, sebelum ini dia adalah pengguna produk kita dan dia dah mula yakin dengan produk kita. Biarlah dia tak pandai. Dia tak pandai. Kan? Tetapi yang penting adalah dia ada kemahuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta tolong kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita kadang-kadang kita berjumpa dengan leader-leader, biasanya leader-leader yang kononnya otai, dia tidak proaktif. Dia banyak berbincang, tetapi hasilnya itu tidak seperti mana yang kita harapkan. Dan lebih baik kita ada orang yang tidaklah begitu pandai dan tidaklah begitu berpengalaman, tetapi mahu dibantu, mahu dibentuk, mahu buat kerja. Itu yang paling penting. Itu yang paling mustahak sekali. Jadi kalau kita kejar leader, sebenarnya susah nak lead leader ni. Kalau kita nak cari konon je orang ni leader. Ciri-ciri leader tu dia berilmu tak? Ilmu dalam bidang network marketing. Dia faham tak betul-betul apa dia MLM? Dia faham tak betul-betul apa dia kekuatan produk dalam Vista? Dia product knowledge dia mahir. Marketing plan dia mahir. Pembentukan strategi dia mahir. Kan? Dan bukan itu saja. Dia sanggup turun padang untuk membantu membina organisasi bersama-sama dengan kita. Itu yang paling penting sekali. Dan adakah tapi cuma satu benda je lah saya nak ingatkan. Tak payahlah, janganlah tunggu sampai pandai. Janganlah tunggu anda tu nak pandai baru nak gerak. Kita kena buat secara on job training. On job training ni maknanya buat kerja, belajar daripada apa yang kita buat. Macam student universiti, dia pergi dia pergi intern bekerja sambil belajar, bukan bekerja sambil belajar, dia dia buat praktikal. Lepas dia buat praktikal. Intern. Tak ada gaji pun. Di segala-segala tempat tak ada gaji pun. Kalau ada allowance mungkin 100 2 je, tak banyak pun. Tapi kena tahan kat situ 3 bulan, ada kena tahan 6 bulan untuk duduk dan bekerja tanpa mengharapkan gaji yang besar. Hanya nak mencungkil ilmu, kemahiran di tempat dia buat praktikal itu untuk dia adaptasikan apa yang dia belajar. So anggapkan apabila kita join satu bersama Vista Manhaj ini, walaupun kita masih baru, kena buat kerja. Buat kerja itu akan membolehkan berlaku proses pembelajaran. The most important thing. Kan? Dan semasa kan saya cerita tentang produk, saya cerita tentang plan. Jadi bila dia belajar, bila anda belajar, pergi buat. Esok pergi buat. Belajar, esok pergi buat. Jadi sebab tu saya kata, ingat tak? Saya kata, bila belajar, kita akan tahu. Tapi kalau kita buat, kita akan apa? Faham. Dan kalau kita buat berulang kali, maka apa yang kita dapat? Kemahiran. Ni cerita dia. Nampak tak? Ni baru tajuk berilmu ni. Ada 30 ciri pemimpin sebenarnya. Lebih pada tu. Tapi ini baru ciri yang pertama. Okey, nampak tak? Nampak tak apa yang saya type? Nampak. Apa yang saya type? Okey. Kalau kita belajar, maknanya kita tahu. Kalau buat, faham. Dan kalau kita buat berulang kali, kita dapat kemahiran. Faham maksud saya?
Masuk kelas, macam tiap-tiap hari kita masuk kelas, tapi anda tak buat, anda takkan faham pun apa yang saya cakap. Serius. Anda hanya tahu apa yang saya cakap, tetapi anda tidak benar-benar faham apa yang saya cakap. Sebab apabila anda dah turun padang, bercerita dengan orang, dan orang anda akan tahu, oh ini sebenarnya yang Cik Abdul cakap. Dan baru ada keluar perkataan. Selagi tak keluar perkataan, oh ini, selagi itulah anda sebenarnya tak faham pun. Kan? Kalau anda selepas itu belajar, kemudian buat, dan kemudian buat berulang kali. Buat banyak kali. Jangan takut untuk buat salah. Jangan sekali-kali takut untuk buat salah. Ini adalah satu proses pembelajaran. Kena buat, jangan sekadar belajar, masuk kelas online, masuk Webex, masuk Facebook, tapi hanya seronok dengar, tapi tak buat. Anda takkan faham. Dan bila dah buat, kena buat selalu. Hari-hari kena buat. Kalau ada hari tak ada prospek nak jumpa, cakaplah dengan tiang ke, batu ke, pokok ke, anak kecil ke, bantai lah. Kan? Suami ke. Kak Bai, cakap je dengan abang tu. Biarlah dia kata pelik, lama-lama tak pelik. Kenapa? Nak cakap berulang kali. Bagus sebenarnya kalau kita bercakap dengan pasangan kita, lepas tu tanya pendapat. Bang, macam mana bang kalau present macam ni, agak-agak orang nak join tak? Kita takut nak cuba sehingga kan bila ada prospek, kita tak nak cerita, kita suruh upline tolong. Maka upline itu, dia akan mahir lah. Dia akan mahir lah sebab hari ni tolong leader ni, esok tolong orang ni, lusa tolong orang ni. Memanglah dia akan mahir. Saya boleh cerita marketing plan tanpa merujuk plan pemasaran. Saya boleh cerita tentang produk tanpa merujuk kepada nota. Kenapa? Sebab saya berulang kali buat. Saya cerita dengan setiap hari saya bercakap. Itu sebab saya ada kemahiran. Benda tu masuk dalam otak saya, dalam minda saya. Sebab itulah saya boleh buat. Macam tu je, tak buka laptop, tak buka apa nama file apa pun, boleh cerita tentang produk, boleh cerita tentang plan. Keupayaan anda, bila anda ada ilmu, nampak tak dia punya flow dia? Bila anda ada ilmu, flow yang cantiknya adalah orang prospek akan respect kepada anda. Anda seorang impression dia. Pandangan pertama dia dah respect dah. Pasal apa? Pasal anda cerita marketing plan, lukis atas kertas, tak payah rujuk nota. Cerita pasal produk, tak payah rujuk nota. Orang yang hebat, dia boleh cerita, tak payah pakai alat bantuan, dia boleh cerita dengan mantap. Kali pertama jumpa prospek, anda kena impress dia. Anda kena buat dia kagum dengan anda. Dan baru dia akan follow anda. Sebab orang dah tahu dah. Banyak kali dah join multi level. Orang yang taja tak reti apa. Orang yang dia join tu, penaja dia tu tak tahu apa pun. Lepas tu bila nak minta bantuan, dia rujuk ke atas. Atas pun begong juga macam dia. Naik lagi atas. Bila naik lagi atas, leader tu dah ada, leader yang atas tu, grup dia dah besar. Jadi nak suruh dia bantu, sudah tentulah kena tunggu giliran. Nak suruh buat online, tak nak. Nak suruh buat WhatsApp video call, tak buat. Kan? Jadi apa yang sudahnya, apa yang terjadinya? Akhirnya, mati macam tu je lah. Kenapa tak buat? Dah cerita bagau oh bagau. Betul tak? Cerita bagau oh bagau. Ingat tak? Hujan, kenapa engkau turun? Kenapa aku turun? Sebab katak panggil aku. Dah bertukar-tukar pula. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Sampai bila kita nak buat multi level macam tu? Bila kita tak berjaya, kita salahkan upline. Padahal kita belajar sejauh mana? Masalah je, belajar Cik Bro. Saya masuk kelas Cik Bro, tiap malam masuk kat Facebook, belajar. Tapi lepas belajar buat tak? Lepas belajar praktik tak? Bila belajar, praktik. Tak ada orang lah saya nak cerita. Kau cakap je lah dengan pokok getah ke, pokok sawit ke, ikan ke, dengan monyet ke. Asal kau cakap je setiap hari. Kurang-kurang 10 kali setiap hari bercakap. Pasal bisnes Mr. Manhaj.
Biarlah. Cakap dengan anak. Anak dalam buayan lagi, Cik Amrul. Tak apa, kau cakap je. Kau nyanyi tu presentation kau sambil nyanyi. Yang penting kena buat. Ingat, kali pertama buat prospecting, kalau anda nak tanya, saya banyak kali dah. Sebenarnya saya banyak kali dah jumpa bantu beberapa leader ni. Apa terjadi? Bila dia bawa saya jumpa prospek, tapi prospek tak nak join. Bukan tak nak join pasal saya, tapi tak nak join sebab dia tu. Leader yang bawa saya jumpa prospek tu, leader tu tak nak join. Sebab dia dah kenal dah PL leader yang nak recommend dia tu. Dia kenal dah orang ni. Dia ni kalau dia tak ajar, dia tinggal. Lantak kau lah, kau dah besar, pandai kau lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Bila downline minta tolong, dia tak boleh tolong. Nanti saya akan cerita macam mana flow dia untuk kita tolong siapa yang patut kita tolong. Kan? Macam mana kita nak cepat membebaskan diri daripada upline. Maksud membebaskan diri daripada upline adalah tidak bergantung kepada upline. Saya buat multi level, ada upline. Tapi biasanya lepas sebulan saya dah potong dah bonus upline. Dan saya tak perlu buat upline. Rimas. Saya tak perlu upline. Bukan sombong. Rimas. Kenapa? Kena nak tunggu upline punya masa. Tak boleh. Aku petang ni nak kena jumpa orang ni. Dah set appointment. Oh, tak boleh. Aku sakit perut. Cirit birit. Jadi kalau kita nak kongsi, nak gunakan masa upline, lepas tu kita nak tunggu giliran, sampai hari kiamat pun kita takkan boleh sukses dalam multi level. Kenapa ramai orang gagal? Sebab dia tak bersungguh menuntut ilmu. Rajin menaja, bagus, tapi asyik bawa upline. Kali pertama bawa upline, okeylah. Kali kedua bawa upline, okeylah. Kali ketiga bawa upline, okeylah. Tapi dah kali ke-40 masih bawa upline. Sampai bila nak bina rangkaian besar? Upline pun ada kerja dia. Ada downline dia yang lain untuk dibantu. Sampai bila kita masih lagi duduk bertaut dengan upline? Sebab itu, saya sangat sedih apabila leader-leader tidak mengambil serius tentang ilmu. Saya tak kisah pun kalau ada orang Johor baru contohnya, jauh gila. Tapi telefon saya, Cik Amros, saya nak buat betul-betul. Tolong datang ke Johor. Saya nak belajar marketing plan. Saya sanggup turun. Tapi saya lagi respect kalau Cik Amros, saya di Johor, saya nak datang Alor Star, boleh tak? Saya nak jumpa Cik Amros, nak belajar marketing plan sampai saya pandai. Tolong ajar saya. Itulah saya akan berikan keutamaan. Tapi jarang-jarang jumpa lah. Jarang-jarang jumpa lah orang yang betul-betul surrender nak belajar. Jarang jumpa. Seriously, jarang jumpa. Dalam multi level. Sebab itulah yang jadi jutawan daripada 1 juta ahli multi level dalam satu-satu syarikat. Nak dapat seorang jutawan pun bukannya satu perkara yang senang. Sebab apa? Gagal dekat sini. Gagal poin pertama pun fail dah. Ciri pemimpin yang pertama berilmu. Dia dah fail dah. Perniagaan multi level ni perniagaan profesional. Dia je bukanlah satu perniagaan yang dengar begitu-gitu je dah pergi cerita. Bila kita gagal untuk impress orang, maka orang takkan follow anda. Orang dah tahu dah. Ramai orang dah terkena dah dengan leader-leader upline yang belajar. Lepas tu tak reti apa. Lepas tu rojok ke atas. Atas lagi rojok. Atas lagi rojok. Atas lagi rojok. Atas lagi rojok. 7 lapis, 7 petali langit dah rojok dah. Masalahnya 7 pun begong juga. Jadi macam mana nak bina organisasi? Nak cerita produk. Tak reti. Itu yang kita dapat kesan bila tanya produk apa untuk sakit apa. Tu yang naik angin tu. Pasal apa? Pasal tak faham-faham. Pasal apa tak faham-faham? Pasal SAPV contohnya dah cerita dekat live. Dah pergi cerita dekat offline. Tak cukup dengan itu, buat video lagi, simpan dekat Facebook, simpan dekat YouTube, simpan dekat Telegram. Tapi berapa orang berusaha untuk follow benda tu?
Jadi dekat situlah point dia, kegagalan je. Sebab itulah kita masih lagi waiting. Kan? Sebab kita tak mahu belajar betul-betul, tak mahu cari ilmu betul-betul. Ramai leader-leader aktif dalam Vista Manhaj, tapi kalau tanya marketing plan, kiamun mekiok. Sebab tak fasih cerita marketing plan. Pasal apa tak fasih? Pasal tak pernah, tak amal, tak praktik bercerita. Betul tak? Tak praktik bercerita. Dia kena praktik bercerita tu. Kalau tak praktik bercerita, mana mahu je nak jadi mahir. Bila tak mahir, mana mahu je nak ingat. Mana mahu je nak hafal. Hafal ni sebenarnya anda hanya boleh dapat hafalan. Ada tak anak-anak belajar tahfiz? Ada tak? Macam mana budak-budak belajar tahfiz? Macam mana dia hafal? Macam mana dia hafal? Boleh ke baca tu hafal? Tak boleh. Bukan otak magic. Macam mana dia hafal? Dia baca surah berkali-kali. Dia baca surah tu berkali-kali. Baca katalah 10 ayat pertama Al-Kahfi contoh. Kan? Ataupun dia baca surah Al-Mulk contoh dia. Dia baca, lepas tu dia baca berulang kali. Lepas tu daripada ayat-ayat tu di step by step, okey, ayat pertama hafal. Ayat pertama hafal. Ulang lagi. Sama lah dengan belajar buat multi-level. Belajar cerita produk SAPV, belajar tentang plan pemasaran. Sama lah, Yop. Yop pula. Sama lah. Masalahnya orang terlibat dalam multi-level ni riuh rendah, nak buat function itu, nak buat event ni. Saya tak suka buat multi-level yang ramai yang membawa budaya apa tau. Minggu ni kita buat majlis tu. Majlis. Sosial. Ilmu tak ada juga. Kan? Sosial. Bersosial. Kita buat perjumpaan. Kita makan-makan. Kita sembang-sembang. Kan? Open table. Tapi akhirnya bila belajar, plan pemasaran pun tak hafal lagi. Bila tanya produk Vista Manhaj ini untuk jadi V-member ada berapa jenis, berapa set dia? Set apa? Untuk jadi V-member ada berapa pilihan set untuk jadi V-member? Saya nak dengar jawapan. Ada dua. Yang pertama, apa dia? Premium, standard. Betul, cantik. Standard dengan premium. BV antara dua tu, BV berapa? Tak dengar. BV 100 BV. 100 BV. 100 BV. Betul. Habis tu yang standard tu dapat berapa produk? Yang standard dapat 3 barang. Berapa? 3 barang. Yang premium 4 barang. Berapa ringgit kena bayar? 199 untuk standard. Okay. 150 premium. Okey. Bahir. Bagus. Nak uji sikit lagi boleh? Sikit je nak uji. Okey. Contoh kan. Saya join V-member. Lepas tu saya nak upgrade. So saya nak upgrade V-business. Cuma untuk upgrade V-business ni, saya nak ambil separuh. Saya nak ambil set premium. Separuh lagi saya nak ambil set standard. So berapa RM yang saya kena bayar? Lah. Tak terkira tak? Mula-mula kena tahu berapa BV kena top up. So daripada 700 BV kita dah ada 100 BV, ada 600 BV. Bermakna 6 set. 100 BV tu 100 BV, 600 BV tu 6 set. So kalau separuh dari 6 set tu, separuh nak ambil standard, separuh nak ambil premium, maknanya 199 kali 3, 250 kali 3. Beres.
Betul kan? Macam tu lah maksudnya. Tengok Okey. tak payah pakai kertas pun, tak payah pakai kertas. Okay, itu maksud saya. Jadi adalah sangat-sangat penting untuk tuan-tuan dan puan sekalian memahami tentang betapa perlunya berilmu tu tadi. Tak guna kalau tuan-tuan dan puan jumpa prospek sehari sampai 20 orang, tapi ilmu di dada tak ada. 20 orang yang pergi jumpa itu sia-sia belaka. Tak semestinya ada ilmu nak cerita pasal plan. Mungkin langkah pertama untuk praktik menjadikan kemahiran, belajar menjual dahulu. Kan ada 5M yang saya ajar tu. Hari ni join, besok kena patutnya terus buat kerja. Apa yang patut buat? Belajar ilmu nak jual produk. Fahami produk dulu. Betul tak? Jadi sebab tu saya seronok sebenarnya kalau saya ke mana-mana ada orang datang nak jumpa saya untuk belajar. Saya sangat pentingkan proses pembelajaran. Sebab ciri nombor 1, nombor wahid bagi seseorang leader nak sukses, nak membina organisasi yang mantap, maka dia haruslah ada ilmu. Dan ilmu itu dia kena belajar untuk dia tahu, dia kena buat untuk dia faham, dan dia kena buat berulang kali untuk dia mahir. Kena faham structure empire itu 3. Structure empire itu 3, kan? 3 tapak. Orang yang berikutnya tak semestinya orang itu kategori leader. Siapa yang masuk dulu, dia duduk direct line kita. Oh, tak boleh lah Cik Amros. Ini fahaman orang dulu-dulu lah. Tak boleh Cik Amros, dia bukan leader. Bila nak jumpa leader? Kenal ke leader? Oh, ada ni, saya kenal si A ni. Si A ni dulu dia buat satu syarikat, dia dah dapat ada ramai orang ni. Dulu, Tok Dek saya, arwah Tok Dek saya, dulu pun anak dara. Faham? Orang tak faham. Saya jarang jumpa leader yang pernah sukses jadi jutawan dalam syarikat lain, dia boleh repeat buat kali kedua. Saya jarang jumpa. Serius, saya jarang jumpa. Betul tak Fazli? Betul tak? Betul tak? Kita kenal kawan-kawan kita kan yang jadi jutawan, dia jadi jutawan sekali, lepas tu dia payah dah nak jadi jutawan. Payah dah. Saya belum jadi jutawan lagi, nak jadi jutawan lah ni. Boleh, insya-Allah. Amin. Tapi sebenarnya pada saya tak payah, susah payah nak fikir kena nak cari leader. Cari orang biasa. Sebab leader pun asalnya orang biasa. Yang penting macam kita ni, grup kita ni yang hari-hari tiap malam masuk kelas. Orang macam ni cukuplah nak gilap. Tak payah carilah orang yang pernah sukses, yang ada follower ramai-ramai. Mengarut je. Banyak songgeh. Banyak demandnya. Nak bergerak. Dia bukan bergerak pun. Dia pun, dia buat. Dia tunjuk je. Dia ingat ni apa? Biskut raya. Main tunjuk-tunjuk. Leader yang hebat bukanlah leader yang kau buat. Aku duduk saja. Leader yang kononnya hebat, dia merasakan bahawa dia ada follower. Dia ingat dia ada follower. Tiba-tiba masuk projek baru, pusing ke belakang, tak ada orang nak follow. Apa berlaku? Itu yang disebut sebagai monopause MLM. Dia panggil monopause MLM. Sebab saya kenal dah kawan-kawan kita ni. Saya tak pulun pun cari. Sebab saya tahu dah ni macam mana nak tahu dia monopause MLM. Dia leader, pernah sukses, tiba-tiba dia kata, aku dah tak ada orang lah nak cari. Betul tak? Dia cakap macam tu kan. Aku dah tak ada orang lah nak cari. Maksudnya apa? Maksudnya dia expect ada leader-leader yang masuk dalam bawah dia dan bergerak dan dia tak perlu cari orang. Itulah maksudnya. Itu bukan genuine leader. Itu leader tunjuk-tunjuk. Sebab itulah dia minta oksigen. Pernah dengar tak leader oksigen?
Dia minta oksigen sebab dia nak bagi oksigen dekat leader-leader yang nak follow dia. Nak bagi produk free, nak bagi duit, nak bergerak. Itu bukan leader. Itu bukan leader. Leader ni adalah orang yang mampu melatih, membimbing, menggerakkan orang untuk menjalankan aktiviti. Biarlah orang tu bukan leader hebat sekalipun. Tapi kita latih dia nak berubah. Dia nak belajar. Dia nak usaha. Dia ada keinginan dan cita-cita. Orang ni kita ambil. Orang ni kita bentuk jadi leader. Orang ini kita polish, kita gilap dia sampai jadi jutawan. Itu kepuasan yang paling best sekali. Saya dapat lahirkan beberapa leader yang dapat 5-figure income, yang dapat buat perubahan dalam High Court. Contohnya ada yang beli bangunan dekat Kota Baru, di Johor Baru, boleh beli tanah daripada naik motosikal, boleh beli Grand Livina waktu itu, ada rumah. Itu yang best. Itu yang best. Saya pernah bentuk anak-anak muda di Kelantan, join saya, belajar dengan saya. Sebelum kahwin, dah beranak pinak, ada perubahan. Itu yang best. Tapi tak best kalau kita tengok, ni leader, dia masuk, dia buat cara dia buat gerak kerja cara dia. Kalau dia masuk. Tapi sebelum dia nak masuk, punyalah banyak je kajian dia. Sebenarnya dalam multi level, apabila kita nak melihat satu peluang perniagaan, bukannya buat kajian. Bukannya kaji, boleh tak boleh. Tapi cuba lihat, kalau nak dikatakan itu kajian, cuba lihat. Kan kita dah ada testimoni produk. Berapa banyak testimoni produk yang kita ada. Hampir setiap hari ada testimoni produk. Kalau kita bercakap tentang plan, cuba tengok plan kita. Kita tengok bandingkan plan orang lain. Begitu mudahnya untuk dicapai dalam plan kita. Tak payah fikir banyak-banyak. Bila structure empire 3 tapak, mula melakukan gerak kerja. Yang pertama, introduce produk. Perkenalkan produk dahulu. Selepas itu, jual. Kalau masa yang kali pertama orang itu berminat nak join, dia akan tanya, macam mana nak jadi ahli? Apa kelebihan sebagai ahli? Selagi dia tak tanya, terus cerita pasal produk, closing dia. Abang nak 2 kotak ke 3 kotak? Dan jangan letak semua 9 produk. Letak produk yang boleh jual dulu. Micolin, Stevie Star, terapi manhaj, kopi. Letak 4 produk utama ni atas meja tu. Cerita. Bagi dia rasa. Minum. Okay. Jadi, apabila dia bertanya antara soalan dia yang menunjukkan dia minat, dia akan tanya, kalau saya sponsor orang, berapa? Plan pemasaran dia macam mana ya? Itu soalan-soalan yang menunjukkan dia minat. Boleh faham tak semua? Jelas tak apa yang saya cakap? Ciri pemimpin malam ni baru sempat cerita tentang. Jadi apa yang saya sebut tadi adalah ciri pemimpin mesti ada ilmu, berkemahiran untuk menyampaikan ilmu, dia boleh cerita tanpa rujuk nota. Maka dia lepas ciri pertama, berilmu. Tetapi jangan sampai nak pandai dulu semua baru nak boleh buat. Jangan sampai macam itu. Cuba pilih. Dah join ahli, cuba pilih mana satu produk yang paling dekat di hati, paling senang jual. Hari pertama nak jual, apa produk yang paling kita rasa senang jual? Kita kata kopi. Belajar pasal kopi. Pandai dekat diri untuk cerita pasal kopi. Senang je nak cerita pasal kopi. Gila senang je bacok kopi, bagi rasa dia rasa sedap. Sikit cerita pasal kamu. Cerita tentang khasiat. Tunjukkan sikit testimoni. Macam semalam ada testimoni batu dalam buah pinggang hancur. Dah. Lepas tu orang berapa sekotak? RM35. Jual ya. Lepas tu baru follow up. Ni tajuk follow up, cerita lain pula, hari lain pula. Okey, clear? Cukup? Cerita tak boleh, kita dah berjanji bersetia untuk tidak boleh buat kelas sampai pukul 11 sebab nanti ada orang tidur dalam mata terbeliak. Ada. Dia tidur dia tidur dah tapi mata dia terbuka. Aduh mak. Ada. Video on. Nampak gambarnya. Kan? Tapi kerah macam Tok Kong tidur dah tu. Jadi tak payah lama-lama.
InsyaAllah kita sambung balik esok malam. Kembali insyaAllah pukul 9:30 malam insyaAllah. Jadi pertamanya saya nak minta maaf banyak-banyak sebab kelas mula lewat. Dan apa pun yang penting adalah kita dapat istiqamah terus sebab teknikal saya pergi ke HQ, lepas tu pergi ke Citra, lepas maghrib baru balik. Jadi sampai lambat sikit lah. Kita mula juga insyaAllah. Jadi saya harap ada manfaatnya kelas malam ni. Sebelum tu saya nak tanya Fazli lah, macam mana pengalaman jumpa kawan leader kita? Ada dah jumpa ke appointment tu? Belum. Belum lagi. Oh, okay. Alright, tak apa. InsyaAllah kita yang buat appointment besok. Esok Saya baru balik pada KL lewat petang semalam dah malam dah. So hari ni pun saya tak belum call. Okay. Sebenarnya saya pun juga kena prepare jugalah. Itu ini, tapi insyaAllah saya akan cepat mungkin lah, sebab saya tahu kalau lambat call nanti takut orang berubah. Dia sebenarnya tak perlu jangan terlalu memikirkan tentang appointment tu. Yang penting adalah duduk niat kita nak sharing. Kalau kita nampak tergagap-gagap, boleh minta bantuan saya pun contohnya. Boleh buat WhatsApp video call ke, boleh untuk saya bagikan penerangan untuk lebih mantap lagi. Boleh buat macam itu. Alright? Jadi maknanya janganlah tunggu pandai baru nak cakap. Takut kita tak sampai bila-bila tak boleh kan. Beranikan diri untuk buat presentation. Lepas tu kalau dapat close, anda punya graf keyakinan tu melonjak pacak macam roket naik ke bulan. Macam tu. Tapi jangan sampai kalau tergagal close, kita down sampai ke liang lahat. Jangan sampai ke liang lahat. Faham tak? Inilah masalah orang-orang kita ni. Kan? Kalau dapat close leader, semangat sampai ke bulan. Macam roket ke bulan. Tapi bila tak dapat close, dia pula down sampai ke liang lahat. Maksud apa? Mati terus dia sekali. Padahal boleh bagi tahu diri, tak apa, aku nak sharing saja. Kalau dia masuk, alhamdulillah, maknanya aku berjaya memberikan keyakinan pada dia. Tapi kalau dia tak nak masuk pun, satu, bukan rezeki dia dan bukan rezeki aku. Ada rezeki lain, tapi sekurang-kurangnya aku sudah pun melakukan presentation. Itulah kejayaan. Ingat, kejayaan kecil perlu ditempuh untuk mendapat kejayaan yang besar. Hidup untuk mencipta kejayaan ibarat jigsaw puzzle. Dia tahu? Pernah main jigsaw puzzle? Yang lukisan yang kita susun kan? Jigsaw puzzle tu kan? Jadi kalau kita tak boleh cipta jigsaw puzzle, maknanya kita tak boleh letak kepala dulu, mana tangan dulu, kaki dulu, mana mungkin akan berlaku kejayaan mewujudkan lukisan yang indah dan cantik. Contohnya Beauty and the Beast. Ada gambar-gambar lukisan yang menarik-menarik tu kan. Ingat, tiada kejayaan kecil bermakna tiada kejayaan besar. Kok mana-mana pun nak masuk syurga kena mati dulu. Tak ada orang masuk syurga sebelum mati. Semua orang. Maknanya kena tempuh satu kesakitan yang paling hebat dalam dunia baru dapat rasa nikmat paling hebat di alam maya. Jadi terus lakukan. Jangan takut. Tunjukkan keberanian. Cerita dengan semua orang. Kalau kita lah buat potensi dia untuk produk, cerita produk, jual produk, ambil untuk runcit. Masukkan belian itu sebagai modus peribadi anda. InsyaAllah. So insyaAllah kita jumpa lagi malam esok. Dan pada hari Khamis malam Jumaat, insya-Allah saya akan bersiaran dari Gua Musang Kelantan bersama rakan-rakan leader di Gua Musang. Selepas itu malam Kamar di bawah kamar sini. Oh, tu Kelantan tu. Di mana tu? Oh, Datuk Kamal, Abang Jani. Di mana? Di rumah Kak Lisa ke apa? Rumah Kak Lisa. Oh. Rumah Kak Lisa. Barang dah sampai dah tu? Ambil dah belum? Apa tu? Izan ke tu? Oh, sabar. Rizwan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizwan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya nak share dengan kawan-kawan pasal Rizwan. Rizwan sekejap. Rizwan ni orang daripada Sabah, kerja dekat Australia masa sebelum ni kan? Sarawak. Oh, Sarawak.
Sarawak tu. Situ kan. Lepas tu dia dekat PKP dia di Pasir Tumbuh, tinggal dekat area apa tu, apa Pondok Pasir Tumbuh tu. Lepas tu dia tertarik dengan apa ya? Mula-mula kopi Mula-mula tarik dengan kopi. 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 Lepas tu dapat jual kopi tu kan. Inilah Rizwan yang saya masukkan, yang saya tak pernah jumpa dia. Saya harap nanti saya ke Kelantan, jumpa ni. Kita cerita panjang-panjang. Rizwan dia join selepas jumpa Ustaz Meh, dia join kopi, set kopi ke 420 kan. Inilah dia orang yang dapat jual sehari satu set habis. Lepas tu repeat lagi. Alhamdulillah. Inilah dia yang kita katakan future leader. Bukanlah leader yang pandai sangat, tapi leader yang orang yang nak berubah, yang usaha berubah. Kopi dengan ni. Kopi dengan terapi. Nampak tak? Kopi dengan terapi dia dapat jual. Banyak menjual je Rizwan. Tapi bila dia jual, dia ada untung runcit, dia ada bonus. Akan sampai masa orang akan nak tanya dia macam mana nak jual produk macam awak jual. Inilah yang dapat testimoni orang yang apa kita masuk yang tak pakai baju dalam Facebook tu kan, yang tak boleh angkat tangan tu kan. Ini orangnya. Rizwan kena yakin lah. Kena yakin. Rizwan boleh share sikit tak cerita pasal orang tu yang Rizwan sapu terus boleh angkat tangan tu? Boleh kongsi sikit tak? Boleh insyaAllah. Cuba kongsi sikit bagi kawan-kawan kat sini boleh dengar. Okey. Pasal member member saya ni orang Kelantan. Kejap. Insiden dia insiden hari Sabtu. 2 hari lepas dia insiden hari Sabtu. Sekejap Rizwan. Sekejap. Saya nak record. Sekejap. Saya cakap laju tau.